Marco Rubio baru sahaja mengeluarkan laporan penting ini yang membuktikan bahawa cuba komunis bertanggungjawab mencipta kumpulan dan gerakan sayap kiri ekstrim di Amerika Syarikat. Langkah besar untuk memaksa kejatuhan muktamad rejim diktator Kuba. Dan mereka bertindak bersama negara asing yang bermusuhan yang berkongsi misi mereka seperti rangkaian proksi Iran di Iraq yang semakin rapat berkait dengan kumpulan militan kiri di seluruh dunia. Rangkaian perisikan dan ideologi rejim Cuba yang luas telah membantu membina golongan kiri ekstrim di negara kita dan di hemisfera kita dan masih terus terikat rapat dengan kumpulan serta gerakan kiri ekstrim di dalam dan di luar dunia barat. Pengganas kiri ekstrim hari ini boleh mengumpul dana di negara pertama. Mereka boleh menghoskan saluran komunikasi mereka di negara kedua. Mereka boleh menerima latihan di negara ketiga. Mereka boleh merekrut militan di negara keempat dan bersama-sama menyerang sasaran di negara kelima. Jabatan Negara telah menerbitkan dokumen bertajuk Kuba, Ibu Kota Komunisme Abad ke-21 dan menuduh rejim itu menjalankan kempen pengintipan, penyusupan politik, propaganda dan subversi di dalam Amerika Syarikat selama hampir 7 dekad. Marco Rubio membentangkan dokumen itu sebagai pendedahan awam terhadap ancaman yang menurutnya telah diabaikan terlalu lama. Tuduhan paling sensasi ialah Cuba bukan sahaja bertindak sebagai sekutu bekas Kesatuan Soviet. Dokumen itu menyatakan bahawa Havana membina projek awam dengan mencampurkan perkhidmatan perisikan, kumpulan hadapan, pertukaran, organisasi politik, pusat akademik dan gerakan radikal. Jabatan Negara menyatakan bahawa ejen-ejen Kuba telah menyusup ke dalam kalangan kerajaan Amerika, memupuk aktivis dan menyokong tindakan sayap kiri ekstrim di tanah Amerika. Rubio cuba meletakkan tuduhan-tuduhan ini dalam konteks keselamatan negara dan bukan sekadar sebagai pertikaian diplomatik dengan sebuah pulau komunis. Dalam beberapa jam terakhir, tumpuan diberikan kepada apa yang dipanggil Pelan Tindak Balas Pantas Kebangsaan yang diedarkan pada bulan Jun oleh Rangkaian Kebangsaan Mengenai Kuba, sebuah gabungan Amerika yang terdiri daripada lebih 60 organisasi. Pelan itu merancang tindakan yang diselaraskan dalam tempoh sehingga 24 jam sekiranya berlaku serangan dari Amerika Syarikat terhadap Kuba atau bahkan jika terdapat ancaman yang dianggap hampir berlaku. Antara lokasi yang dicadangkan untuk mobilisasi termasuklah pangkalan tentera, pejabat pengambilan, bangunan persekutuan, mahkamah, agensi imigresen dan arena sukan semasa acara besar. Matlamat yang dinyatakan adalah untuk menjadikan sebarang tindakan Washington mahal dari segi politik dan material. Satu lagi perkara yang membimbangkan, melibatkan pangkalan data dengan 1,335 kemudahan tentera dan polis yang tersebar di seluruh hemisfera barat. Laporan itu mengaitkan bahan tersebut dengan Black Alliance for Peace dan menyatakan bahawa ia boleh membimbing penganjuran protes serta tindakan di lokasi strategik. Kuba memang sesuatu yang sangat berbeza. Salah faham besar ialah Kuba bukan dikendalikan oleh kerajaan tetapi oleh sebuah syarikat induk tentera yang dipanggil GAESA. GAESA secara praktikal memiliki hampir semua perkara di negara itu. Sektor pelancongan, perlombongan dan stesen minyak, mereka mengawal semuanya. Mereka menjana kira-kira 70% KDNK Cuba di bawah kawalan syarikat tentera ini dan mengawal aset yang bernilai antara 14 hingga 17 bilion dolar. Sementara itu ada orang yang kelaparan dan rangkaian elektrik tidak diselenggara selama 10 tahun. Tetapi syarikat induk tentera ini masih menguasai aset-aset tersebut. Dan sebenarnya langsung tiada 1 sen pun daripada wang syarikat induk itu masuk ke perbendaharaan awam. Cabaran utama ialah Cuba perlu supaya tidak menjadi negara gagal dan ancaman kepada Zezinho melakukan pembaharuan yang serius. Mereka memerlukan pembaharuan ekonomi. Dan persoalannya ialah, adakah mereka mampu melakukan pembaharuan dengan orang yang sedang berkuasa sekarang? Pegawai Kerajaan Amerika berkata bahawa Agensi Keselamatan Dalaman dan Anti Keganasan sedang menyiasat kes ini dengan penuh perhatian kerana beberapa organisasi yang tergabung dalam struktur ini didakwa pernah terlibat dalam tindakan ganas pada masa lalu. Dokumen itu memberi tumpuan kepada 6 struktur: Institut Persahabatan Cuba dengan Rakyat, Rangkaian Kebangsaan Mengenai Cuba, Kolping, The People's Forum, Sosialis Demokratik Amerika dan National Lawyers Guild. Washington menggambarkan Institut Kuba sebagai pusat pengaruh antarabangsa yang berkaitan dengan kerajaan Havana.
Menurut penyelidikan itu, struktur ini mengekalkan hubungan dengan lebih daripada 2.000 organisasi solidarity di lebih daripada 150 negara. Mewujudkan rangkaian yang mampu menyebarkan propaganda, menganjurkan delegasi, dan mendekatkan aktivis Amerika dengan pihak berkuasa Cuba. Laporan itu juga menyebut tentang perjalanan aktivis ke Cuba, pertemuan dengan anggota kerajaan, kampen menentang sekatan Amerika, dan struktur yang digunakan untuk membiayai atau menganjurkan gerakan politik. Tuduhan Marco Rubio ialah Havana mencampurkan pengintipan, propaganda, tekanan ideologi dan sokongan kepada organisasi revolusioner dalam satu strategi jangka panjang. Untuk menyediakan dokumen itu, Jabatan Negara telah mengumpulkan memorandum yang dikeluarkan oleh Perisikan, dokumen Majlis Keselamatan Negara, kajian, rekod awam dan bahan yang dihasilkan oleh organisasi yang disebutkan sendiri. Dalam penerbitan yang dibuat oleh Marco Rubio sendiri, kulit laporan yang berwarna gelap itu dipaparkan, disertai dengan tuduhan bahwa rejim Kuba telah selama lebih 6 dekad menjadi antara penaja utama radikalisme kiri dan ideologi dunia ketiga di dalam Amerika Syarikat. Dalam video yang dikongsi oleh Eric Doherty, Marco Rubio muncul di hadapan lambang jabatan negara sambil satu halaman yang dipanggil Negara Revolusioner dipaparkan. Image yang dikongsi oleh Ocean Defender menguatkan lagi beratnya tuduhan itu dengan memaparkan Cuba sebagai pusat kepada satu struktur pengaruh antarabangsa dan bukannya sebagai kerajaan yang terasing dan lemah. Dalam hantaran yang dibuat oleh ahli parlimen Carlos Aguimenes, reaksi yang diberikan adalah dalam nada yang lebih tegas lagi. Beliau menyatakan bahawa pemerintahan diktator Kuba merupakan ancaman besar kepada keselamatan negara Amerika, menyokong pendedahan yang dibuat oleh Rubio dan mengisytiharkan bahawa Kuba harus menjadi tumpuan seterusnya bagi tekanan dari Washington. Dalam satu lagi video yang diterbitkan oleh Aguimenes, disiden Luis Manuel Otero Alcantara muncul selepas tiba di Miami, selepas menjalani hukuman penjara selama 5 tahun di Kuba. Beliau telah disambut oleh para penyokong, melawat kuil nasional Our Lady of Charity dan sekali lagi menyeru agar pemerintahan diktator serta dinasti Castro ditamatkan. Disiden Kuba, pemuzik Luis Manuel Otero Alcantara telah dibebaskan daripada hukuman penjara 5 tahun di Kuba dan diberikan pembebasan bersyarat di Amerika Syarikat. Pihak Cuba hanya melepaskannya dan pembebasannya menunjukkan bahawa sesuatu yang baru sedang berlaku di Cuba. Sebenarnya tidak. Dia memang telah menjalani hukumannya, jadi dia berada di sana sejak 11 Julai 2021. Dia adalah salah seorang pemimpin protes besar-besaran yang berlaku pada hari itu, dan hanya kerana meminta kebebasan, dia telah dimasukkan ke dalam penjara selama 5 hari. Inilah yang dibawa oleh rejim komunis kepada anda. Faham? Jadi semua orang di Amerika Syarikat yang meminta sosialisme, komunisme, inilah yang anda akan terima. Dan sekarang dia berada di tanah kebebasan di sini di Amerika Syarikat. Dan apa yang sedang berlaku di Kuba, sekali lagi, adalah jenis tekanan yang sama. Bukan tekanan ketenteraan, tetapi tekanan ekonomi mula berkesan. Beliau menggunakan kes itu untuk menuntut pembebasan tahanan politik yang lain dan menuduh Havana menganiaya mereka yang menuntut kebebasan melalui seni. Otero Alcantara telah ditahan semasa protes pada Julai 2021 dan dijatuhkan hukuman atas tuduhan melibatkan kekacauan awam, penghinaan dan simbol kebangsaan. Organisasi hak asasi manusia menganggap beliau sebagai tahanan politik. Selama beberapa hari, bahkan penyokong beliau pun tidak tahu di mana beliau berada. Kemasukan beliau ke Amerika Syarikat berlaku melalui kebenaran kemanusiaan dan ketibaan beliau di Miami berlaku dengan syarat beliau meninggalkan Kuba. Pembebasan diikuti dengan pengusiran paksa dari pulau itu membuka satu lagi cabaran untuk Havana, tepat ketika Rubio melancarkan dokumen tersebut. Sementara laporan itu mendedahkan rangkaian pengaruh yang beroperasi di dalam Amerika Syarikat, video di Miami memaparkan penentang yang keluar dari penjara dan terpaksa meninggalkan negaranya sendiri untuk terus bersuara. Langkah konkret seterusnya mungkin akan datang daripada Jabatan Kehakiman, Perbendaharaan, FBI atau Rumah Putih. Sekiranya siasatan mendapati pelanggaran sekatan, kegiatan tidak sah sebagai ejen asing atau pembiayaan haram yang berkaitan dengan struktur di Havana. Terima kasih banyak kerana menonton video ini hingga ke akhir. Sokong projek kami dan sumbangkan secara keuangan melalui kod PIX yang tertera di skrin anda. Kami adalah saluran bebas, fokus untuk memastikan anda mendapat maklumat yang benar. Sumbangan anda membantu kami untuk terus bertahan.